Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, bersama saya hari ini Cikgu Nurliza binti Hussein dari SMK Kota Baru, Kelantan. Okey, untuk pembelajaran hari ini kita dengan topik daya dan gerakan. Okey, di bawah standard kandungan 11.4 jisim dan inersia. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, kita lihat dulu apa standard pembelajaran di bawah standard kandungan jisim dan inersia. Okey, standard pembelajaran yang pertama, menerangkan jisim. Yang kedua, menerangkan dengan contoh maksud inersia. Okey, yang ketiga, menjalankan eksperimen untuk mengkaji hubungan antara jisim dan inersia. Dan yang terakhir, berkomunikasi tentang kesan inersia dalam kehidupan harian. Okey, merujuk kepada standard kandungan kita pada hari ini iaitu jisim dan inersia. Okey, untuk perkataan jisim, cikgu percaya para pelajar selalu mendengar perkataan jisim dan perkara yang paling hampir dengan pelajar untuk konsep jisim ialah jisim badan. Okey, bukan berat badan ya. Kita telah pelajari di tingkatan 1, okey, jisim badan. Jisim badan diukur dalam unit kilogram. Okey, contoh jisim badan anda mungkin 40 kg, 50 kg, bukan berat badan ya. Okey, kita betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Okey, kita lihat apa itu jisim. Jisim ialah kuantiti jirim yang terkandung di dalam suatu objek dan unit SI bagi jisim ialah kilogram. Dan nilai jisim bagi sesuatu objek itu tetap jika kuantiti jirim di dalam objek itu tidak berubah. Okey, apa pula maksud inersia? Okey, cikgu percaya mungkin para pelajar tidak pernah mendengar perkataan inersia. Okey, kita lihat apa maksud inersia. Inersia ialah sifat semula jadi sesuatu objek. Okey, sifat semula jadi sesuatu objek yang cenderung menentang sebarang perubahan keadaan asal objek dalam keadaan pegun atau sedang bergerak. Keadaan pegun di sini bermaksud tidak bergerak. Okey, maksudnya dalam keadaan tidak bergerak atau sedang bergerak. Inersia objek itu akan menentang perubahannya. Okey, seterusnya, inersia ini bukanlah satu kuantiti fizik, maka ianya tidak boleh diukur, tiada unit dan tiada nilai. Okey, kita lihat contoh situasi yang melibatkan inersia. Okey, kita lihat contoh situasi yang pertama. Okey, situasi keadaan asal objek yang pegun. Objek yang pegun di sini merujuk kepada duit shilling. Okey, duit shilling diletakkan di atas sekeping cardboard. Cardboard diletakkan di atas satu gelas yang berisi air. Okey, apabila cardboard ditarik dengan laju atau disentap dengan laju, duit shilling tidak bergerak bersama-sama cardboard, tapi duit shilling jatuh ke dalam air. Okey, ini kerana inersia duit shilling itu mengekalkan keadaan asal duit shilling, iaitu keadaan pegun. Jadi duit shilling tidak bergerak bersama-sama cardboard walaupun cardboard ditarik. Dan duit shilling itu jatuh ke dalam air adalah disebabkan daya graviti. Okey, kita lihat contoh situasi yang kedua. Keadaan asal objek yang bergerak. Okey, di dalam gambar, seorang penumpang berdiri di dalam sebuah keretapi yang sedang bergerak. Apabila keretapi bergerak, penumpang turut bergerak bersama-sama. Namun, apabila keretapi berhenti secara tiba-tiba, penumpang terus bergerak ke hadapan. Okey, ini kerana inersia penumpang itu mengekalkan keadaan asal penumpang, iaitu keadaan bergerak. Okey, seterusnya ini sejajar dengan hukum gerakan Newton yang pertama yang menyatakan bahawa objek akan kekal dalam keadaan asalnya, iaitu keadaan pegun atau sedang bergerak dengan laju malar jika tiada daya luar yang bertindak terhadapnya. Hukum gerakan Newton pertama ini diperkenalkan oleh Sir Isaac Newton. Okey, seterusnya kita akan lihat hubungan antara jisim dengan inersia. Okey, para pelajar sila lihat kedua-dua gambar. Apakah perbezaan di antara kedua-dua gambar? Okey, cikgu percaya sekiranya para pelajar adalah seorang yang suka shopping,
tentu para pelajar pernah atau selalu menghadapi situasi begini. Okey, gambar di sebelah kiri, seorang lelaki menolak troli yang kosong. Okey, gambar yang kedua, seorang lelaki menolak troli yang penuh berisi dengan barang. Okey, pada pendapat pelajar, troli yang manakah mudah untuk ditolak? Yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Okey, cikgu percaya para pelajar pernah mengalami situasi ini. Semestinya troli yang kosong lebih mudah ditolak berbanding troli yang berisi penuh dengan barang. Okey, ini kerana jisim troli kosong mempunyai jisim yang kecil, maka inersianya juga kecil. Oleh itu, troli itu mudah digerakkan dari keadaan asalnya. Okey, manakala troli yang berisi penuh dengan barang mempunyai jisim troli yang besar, maka inersianya juga besar. Oleh itu, troli tersebut lebih sukar digerakkan dari keadaan asalnya. Okey, berdasarkan dua situasi ini, kita boleh simpulkan semakin besar jisim sesuatu objek, semakin besar inersia objek tersebut. Okey, kita lihat satu eksperimen untuk membuktikan hubungan inersia dan jisim. Okey, eksperimen ini adalah eksperimen wajib di dalam sains KSSM tingkatan 4. Okey, kita lihat bahan dan radas yang diperlukan untuk eksperimen ini. Okey, kita perlukan pengapit G untuk mengapit bilah gergaji. Kita perlukan bilah gergaji untuk membuat ayunan plastisin. Kita perlukan 5 plastisin yang berbeza jisim. Okey, bermula dari 30 gram, 40 gram, 50 gram, 60 gram dan 70 gram. Okey, 5 jisim plastis yang berbeza ini kita anggap sebagai pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, seterusnya kita perlukan penimbang elektronik untuk menimbang plastisin. Dan yang terakhir, kita perlukan jam randai untuk merekodkan tempoh ayunan. Okey, kita lihat eksperimen. Okey, ini adalah susunan alat radas untuk menjalankan eksperimen ini. Pengapit G digunakan untuk mengapit bilah gergaji pada kaki meja. Okey, ini bilah gergaji digunakan untuk membuat ayunan. Okey, plastisin dalam bentuk bulat kita letakkan pada hujung bilah gergaji. Okey, untuk eksperimen ini plastisin kekal dalam bentuk bulat. Ke-55 plastisin adalah bentuk bulat. Jadi bentuk plastisin adalah pemboleh ubah dimalarkan. Dan panjang bilah gergaji juga adalah mesti sama untuk setiap kali ayunan. Jadi panjang bilah gergaji juga adalah pemboleh ubah dimalarkan. Dan dalam eksperimen ini kita akan merekodkan masa untuk 10 ayunan lengkap yang dibuat oleh setiap jisim plastisin. Okey, kita lihat eksperimen. Okey, kita mulakan dengan jisim plastisin yang pertama berjisim 30 gram. Okey, kita sesarkan sedikit bilah gergaji bersama plastisin. Okey, kemudian lepaskan dan biarkan plastisin itu berayun dalam keadaan mengufu. Okey, seterusnya kira 10 ayunan lengkap dan rekodkan masa yang dicatatkan untuk membuat 10 ayunan lengkap tersebut. Okey, kita lihat. Okey, 10 ayunan lengkap. Okey, kita rekodkan. Untuk plastisin yang berjisim 30 gram adalah 4.3 saat. Okey, kita lihat untuk plastisin yang kedua berjisim 40 gram. Okey, kita lihat 4.8 saat. Okey, kalau pelajar lihat tempoh ayunan masa untuk membuat 10 ayunan lengkap itu semakin bertambah. Kita lihat pula plastisin yang berjisim 50 gram. Okey, kalau lihat ayunannya semakin perlahan apabila jisim plastisin bertambah. Okey, untuk 60 gram kita lihat 5.4 saat. Okey, seterusnya untuk plastisin jisim 60 gram.
Okey, masa yang dicatatkan ialah 5.8 saat. Okey, seterusnya untuk jisim yang terakhir berjisim 70 gram, plastisin terakhir 70 gram. Okey, para pelajar boleh lihat ya. Okey, kita lihat dia punya ayunan semakin perlahan apabila jisim plastisin itu bertambah. Okey, untuk plastisin berjisim 70 gram mencatatkan masa 6.2 saat. Okey, daripada jadual ini kita perlu mengira tempoh satu ayunan lengkap. Okey, yang kita rekodkan tadi dalam eksperimen adalah 10 ayunan lengkap. Jadi kita perlu mengira untuk satu ayunan lengkap dengan menggunakan formula. Okey, 10 ayunan lengkap yang kita perolehi contoh untuk 30 gram ialah 4.3 saat. Jadi untuk mendapatkan tempoh ayunan bagi satu ayunan lengkap sahaja, kita perlu bahagikan dengan 10. Okey, jadi di sini 4.3 dibahagikan dengan 10 menggunakan formula ini. Okey, kita akan dapat 0.43 saat. Okey, untuk plastisin yang kedua berjisim 40 gram, masa untuk 10 ayunan lengkap tadi kita perolehi 4.8 saat. Okey, untuk mengira masa untuk satu ayunan lengkap saja, okey, kita bahagikan dengan 10, kita dapat 0.8 saat. Okey, begitu juga untuk plastisin yang ketiga, 5.4 dibahagikan dengan 10, kita dapat 0.54 saat. Okey, untuk plastisin yang keempat, 60 gram, 5.8 dibahagikan dengan 10, kita dapat 0.58 saat. Dan yang terakhir, plastisin berjisim 70 gram, okey, masa untuk 10 ayunan direkodkan 6.2. Jadi bila kita kira untuk satu ayunan saja, 6.2 dibahagikan dengan 10, kita dapat 0.62 saat. Okey, so para pelajar sekalian, kita boleh tengok daripada jadual di sini, apabila bertambahnya jisim plastisin daripada 30 ke 70 gram, okey, tempoh ayunan juga semakin bertambah. Okey, plastisin berjisim 30 gram yang paling kecil jisimnya mempunyai tempoh ayunan yang paling pendek iaitu 0.43. Okey, kemudian lihat jisim plastisin yang paling besar iaitu 70 gram mempunyai tempoh ayunan yang paling panjang iaitu 0.62 saat. Okey, jadi daripada sini kita boleh simpulkan semakin besar jisim sesuatu objek, semakin besar inersia objek tersebut. Okey, seterusnya kita terus kepada kesan inersia dalam kehidupan harian. Kesan inersia ini boleh memberi manfaat dan juga kesan negatif dalam kehidupan harian kita. Okey, kita lihat dulu kesan positif. Kesan positif yang pertama, okey, payung yang basah dapat dikeringkan dengan memutarkan payung dengan laju. Okey, titisan air hujan disebabkan inersia, disebabkan konsep inersia, titisan air hujan terus bergerak walaupun payung berhenti berputar. Okey, ini maka titisan air hujan akan jatuh daripada payung. Jadi kita dapat mengeringkan titisan air hujan pada payung yang basah. Okey, kesan positif yang kedua, okey, kita dapat mengetatkan kepala tukul yang longgar. Kepala tukul yang longgar dapat diketatkan dengan menghentakkan pemegang kepala tukul dengan kuat pada permukaan yang keras. Okey, hentakan yang laju menyebabkan kepala tukul turun ke bawah disebabkan oleh inersia. Jadi, kepala tukul yang longgar dapat diketatkan dengan kesan inersia. Okey, seterusnya kita lihat kesan negatif inersia dalam kehidupan harian. Okey, cuba lihat video yang cikgu sertakan. Okey, penumpang terhumban ke hadapan. Jadi, penumpang boleh mengalami kecederaan apabila kenderaan berhenti secara mengejut. Okey, oleh itu kenderaan dilengkapi dengan tali pinggang keselamatan, penyandar kepala dan juga beg udara untuk mengurangkan kesan inersia. Okey, kita lihat kesan negatif yang kedua.
Okey, objek yang besar mempunyai inersia yang besar. Okey, jadi kapal terbang tidak dapat berhenti dalam jarak yang pendek kerana inersianya besar. Oleh itu, kapal terbang memerlukan landasan yang panjang untuk mendarat dengan selamat. Okey, jadi kita teruskan dengan uji minda. Kita lihat kefahaman pelajar tentang topik yang kita telah pelajari sebentar tadi. Okey, kita lihat soalan di bahagian A. Okey, seorang murid telah menjalankan eksperimen untuk mengkaji hubungan antara jisim dengan inersia. Inersia ialah keupayaan objek untuk mengekalkan keadaan pegun atau gerakannya. Inersia diwakili oleh masa ayunan. Keputusan eksperimen ditunjukkan dalam jadual 1. Okey, kalau pelajar lihat jadual dan latihan ini hampir sama dengan eksperimen yang kita buat tadi. Okey, jadi jisim objek ini dimanipulasikan dari jisim 100 gram, 200 gram, 300 gram, 400 gram dan 500 gram. Okey, ini adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Dan masa ayunan direkodkan dalam minit. Okey, kita boleh lihat ini adalah pemboleh ubah bergerak balas. 10 minit, 20 minit, 30 minit. Untuk 400 gram tidak dinyatakan masa ayunan. Okey, ini adalah soalan ramalan. Anda perlu ramalkan berapakah masa ayunan untuk objek 400 gram membuat ayunan. Dan untuk 500 gram 50 minit. Okey, kita lihat apakah soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama, menggunakan data dalam jadual 1. Okey, jadual 1 tadi, lukis graf masa ayunan melawan masa. Okey, graf sudah disediakan, jadi anda perlu plot graf ini menggunakan data dalam jadual 1. Untuk objek 100 gram, membuat ayunan dalam masa 10 minit. Okey, kita plot titik yang pertama 10 minit. Untuk objek 200 gram, okey, objek 200 gram, kita plot untuk 20 minit. Ini adalah data daripada jadual ya. Okey, untuk 300 gram, kita lihat 30 minit. Okey, untuk 400 gram, kita belum ada data. Kita lihat yang seterusnya untuk 500 gram. Okey, kita plot untuk 50 minit. Okey, seterusnya sambung dengan garis lurus daripada plot titik yang pertama ke plot titik yang terakhir. Okey, kita sudah dapat satu garisan lurus untuk graf kita. Jadi, cuba para pelajar lihat untuk objek 400 gram yang tidak diberikan data tadi, di manakah garisan itu jatuh untuk tempoh ayunan 400 gram. Okey, lihat ya. Lihat dari segi bentuk graf. Okey, kita lihat 400 gram. Okey, menunjukkan nilai 40 minit. Okey, daripada graf kita boleh membuat ramalan untuk tempoh masa ayunan bagi 400 gram objek tersebut. Okey, seterusnya kita lihat soalan yang berikut. Okey, soalan B. Nyatakan hipotesis bagi eksperimen ini. Okey, untuk menjawab soalan hipotesis, kita nyatakan pemboleh ubah dimanipulasi dan diikuti dengan pemboleh ubah bergerak balas. Okey, daripada graf tadi kita lihat semakin besar jisim objek, semakin panjang masa ayunan. Okey, dan seterusnya soalan C. Okey, ini adalah soalan ramalan yang kita ramalkan daripada graf tadi. Berdasarkan graf D2A, nyatakan masa ayunan apabila jisim yang digunakan ialah 400 gram dalam jadual 1. Okey, jadi jawapan anda, tuliskan jawapan anda pada jadual 1. Jawapan anda perlu dituliskan dalam jadual di soalan pertama tadi. Okey, kita lihat. Okey, jadi jawapan anda perlu dituliskan di dalam jadual. Jadi 40 minit. Okey, kita lihat soalan yang terakhir. Okey, soalan yang terakhir iaitu soalan D. Apabila suis kipas siling yang sedang bergerak dimatikan, kipas itu terus berputar sehingga ia berhenti. Okey, kalau pelajar perasan, soalan ini hampir sama dengan contoh yang cikgu berikan tentang
payung tadi. Terangkan bagaimana konsep inersia diaplikasikan dalam situasi ini. Okey, jadi inersia kipas itu mengekalkan keadaan asal kipas iaitu dalam keadaan bergerak. Okey, ini adalah contoh soalan bahagian A yang para pelajar boleh skor untuk mendapat markah penuh. Okey, itu sahaja kita punya pelajaran. Kita lihat apakah rumusan daripada pelajaran kita hari ini. Okey, yang pertama, pelajar dapat menerangkan jisim. Pelajar dapat menerangkan dengan contoh maksud inersia. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji hubungan antara jisim dan inersia, berkomunikasi tentang kesan inersia dalam kehidupan harian. Okey, para pelajar, cikgu harap semua dapat manfaat untuk pembelajaran hari ini. Okey, setakat itu saja. Sekian, terima kasih.